Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sembang Podcast Special Pre-Ramadan sempena bulan puasa yang kita akan sambut pada esok hari. Hari ni kita ada special podcast. Tajuk dia adalah 5 amalan yang terbaik yang kita boleh buat sepanjang bersahur. Nak tahu tak apa 5 amalan yang terbaik tu? Kat TikTok dengar? Kejap. Dah lama sebenarnya kita tak bersiaran. Seperti biasalah, saya moderator anda, Liana. Kita membincangkan topik-topik santai bersama Dr. Noor. Baik yang kita boleh amalkan semasa bersahur. Okey. Selamat menyambut bulan Ramadan pada esok hari. Jangan lupa tarawih malam ni. Jangan lupa klik like, share, tap screen yang dekat TikTok, yang dekat Facebook nampak. Share dan tap screen juga. Tanpa membuang masa, kita jemput pengacara kita lah. Bukan pengacara, kita punya artis lah, star of the day, Dr. Norman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor kerana datang kepada podcast. Kita dah lama tak bersiaran kan, sibuk. Apa tajuk hari ni? Hari kita nak bincang tentang topik yang hangat. Topik hangat apa? Besok nak puasa. So, kita bermula hari ni sebenarnya kuliah Ramadan. InsyaAllah kuliah sihat Ramadan. Setiap hari insyaAllah lebih kurang pukul 6 lah, lebih kurang. Kalau nak tepat-tepat kan kena macam-macam hal kan. Pre lah ni, pre. Hari ni pre lah kan, pre. So insyaAllah sebelum berbuka kita bersiaran secara langsung, secara live. Kita bincang-bincang lah, macam-macam topik lah. Kita akan buka. Ada juga kita dapat tajuk-tajuk topik daripada kita punya followers ni kan. Tentang apa benda nak cakap. Okay, so hari ni apa yang kita nak bincang? Hari ni kita nak bincang tentang amalan sahur. Apa amalan terbaik semasa sahur yang membantu kita? 5 lah, 5 banyak-banyak tak lah. 5 cukup. 5 amalan terbaik semasa bersahur untuk bantu kita berpuasa dengan lebih bertenaga dan sihat. InsyaAllah itu konsep dia. Okay, nak tanya. Apakah waktu yang terbaik atau bagus masa sahur? Waktu yang terbaik. Okey. Itu soalan yang menarik tu sebenarnya. Yang paling penting kena faham sebenarnya bersahur ni kena buat. Itu adalah galakan daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan menggalakkan, kerana hadis yang kata apa? Hendaklah kamu bersahur kerana dalam bersahur ada keberkatan. Ingat, kita puasa ni adalah satu ibadah. Dalam ibadah kita mencari keberkatan. InsyaAllah kan. So, keberkatan berpuasa ialah dengan bersahur. Dan berdasarkan daripada hadis Nabi juga, sahur ni digalakkan dekat-dekat waktu subuh. Janganlah sahur pukul 12 tengah malam. Itu bukan sahur. Itu makan malam nama dia. Ada sahur pukul 1 pagi ke 2 pagi, itu tak betul kan. Waktu yang dekat dengan subuh, sebelum masuk subuh lebih kurang setengah jam. Paling lewat pun dalam 15 minit, tapi dia kelang kabut nak makan. Lebih kurang setengah jam just nice lah kan. Kita makan dalam 15 minit settle. Jadi lewatkan sikit waktu bersahur dekat dengan waktu subuh. Jangan terlalu awal bersahur sebab ada kemungkinan lepas sahur kita tidur. Yes. Lepas dah tidur langsung tak bangun subuh. Kalau solat, kalau tak solat, lepas tu puasa. Itu kerja sia-sia nama tu. Kan kerja sia-sia. Baiklah kita solat, utamakan solat. Sebab solat tak ada excuse. Tapi puasa ada excuse. Puasa kalau orang perempuan period tak payah puasa. Orang sakit tak payah puasa. Orang telah beruzur tak payah puasa. Kanak-kanak tak payah puasa. Tapi kalau solat semuanya wajib. So sebab tu utamakan solat dalam berpuasa, jangan tinggal solat. Kalau kita sahur kedua lepas tu tidur terlepas subuh, baik tak payah. Buang masa. Sia-sia. Lagi satu kita nak dapat keberkatan tu kan. Sebenarnya kenapa bulan Ramadan lebih senang nak berpuasa? Sebab berkat. Kalau bulan lain nak puasa kita macam rasa ada sikit liat, ada sikit sikit. Tapi bulan Ramadan ni ada rasa macam best sikit lah puasa tu. Dia tak ada rasa susah sangat. Sebab satu, ramai-ramai puasa lah. Tapi yang paling penting sebab keberkatan puasa tu menjadikan kita mudah berpuasa. Sebab tu berpuasalah dengan betul. Kita bersahur. Dan bila bersahur, waktu bila paling baik? Betul-betul sebelum waktu subuh. Bukan
pukul 12 tengah malam. Sebab tu kita keluarkan apa ni waktu imsak lah apalah kan. Waktu imsak tu ialah waktu berjaga-jaga. Jadi sebelum masuk subuh, lebih kurang 10 minit sebelum waktu subuh. Jadi waktu sebelum imsak tu lah. Lebih kurang setengah jam sebelum waktu subuh, kita bersahur. InsyaAllah. Barulah dengan berkatan. So, dalam amalan bersahur, apa lagi yang kita boleh buat untuk bantu kita berpuasa dengan lebih selesa? Ni dia. Nak tanyalah. Tanya. Ada tak minyak-minyak sihat yang boleh atau baguslah kita amalkan sepanjang bersahur untuk kekalkan tenaga? Sebenarnya banyak. Kalau ikut kan. Ni. Amalkan minyak sihat. Apa tujuan kita amalkan minyak sihat? Sebenarnya minyak sihat adalah sumber tenaga yang sangat baik. Jadi ingat semasa kita berpuasa, badan kita tak makan, maka badan kita akan mula menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, terutama lepas zuhur. Jadi, badan kita dalam mod dipanggil sebagai ketosis. Ketosis adalah badan kita dalam mod menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. So, kalau kita ambil lemak minyak sihat, badan kita rasa lebih lama kekal bertenaga. Itu yang kelebihan dia. So, apa minyak yang paling bagus? Ni dia. Depan kita ni ada nampak tu. Tu dia. Nampak? Nampak? TikTok nampak, Facebook MCT nampak. oil. Gambar ni. Belakang nampak ni. MCT oil. Nampak? MCT oil ni sebenarnya adalah minyak energy booster lah boleh kita katakan. MCT tu maksudnya medium chain triglyceride ataupun MCFA, medium chain fatty acid, yang mana dia adalah minyak lemak tepu, lemak tepu berantaian sederhana. Kan? Dia ada karbon 6, ada karbon 8, ada karbon 10 dan ada karbon 12. Ini yang depan kita ni adalah karbon 8 dan karbon 10. Yang mana apa kelebihan dia? Dia cepat jadi ketone bodies. Jadi bila kita amalkan ni, kita akan rasa kenyang lebih lama, rasa bertenaga dan tak rasa letih lesu yang melampau. Terutama orang-orang yang ada masalah berat badan, orang yang ada diabetes. Lagi kena amalkan MCT oil ni untuk rasakan. Kalau tak orang diabetes nak puasa, dia ada rasa sikit lah. Terutama lepas zuhur dia rasa memang lesu gila lah. Doktor, maknanya kalau consume ni, MCT oil sawit ni, boleh kurus lah sebab kenyang. Yes, betul. Itulah kaedah-kaedah kita nak boost kita punya weight loss dengan lebih cepat. Sambil kita berpuasa, kita amalkan minyak sihat ni masa sahur. Jangan minum masa puasa. Apa lagi? Sekejap. Sebab itulah admin kita ada pin set combo A. Energy booster untuk kurus bertenaga. Boleh dapatkan? Boleh dapatkan, klik link dekat bawah tu, dekat Facebook. Dekat TikTok boleh klik link bio. Admin kita ada pin juga tu. Tawaran istimewa. Kan nak kurus kan? Siapa yang belum beli baju raya tu, bagus. Jangan beli lagi. Bila dah kurus, tentang dekat raya, boleh baju. Okey. Special. Boleh. Okey, next Doktor. Apa lagi yang kita nak amalkan masa minyak sihat, masa bersahur, ialah amalan ni. Tu dia. Monolorin. Ni lagi satu MCT Jadi tadi MCT ada 4 ada karbon 6. Karbon 6 ni susahlah nak dihasilkan. Yang biasanya yang paling common 8 dengan 10 dan kita ada satu lagi 12. Nama dia neolorin. Ada tak neolorin kat sini? Tak ada pula. Okey. Ada neolorin contoh dia. Gambar ni lah. Ni rupa dia. Neolorin. Dia ni. Yes, tak tahu. Tu jauh tu. Nak pergi ambil. Doktor pergi ambil lah. Doktor pergi ambil. Sanggup doktor pergi ambil untuk you all. Untuk tengok. Tak cukup besar lagi kat sini. Itu MCT juga. Ni. Berdiri doktor pergi ambil. Neolorin. Tak apa, ini paling bagus. Ini memang dah lama saya makan dah ni. Jangan dah lebih 5 tahun lah. Setiap kali sahur kan, kita pump dalam kopi ke apa kan. Lepas tu kita minum lah kopi tu. Air apa-apa boleh. Air letak air limau boleh, air cuka apple boleh. Ke rumah boleh, pump sikit, minum. Lepas sahur. Tengok puasa memang steady macam tak letih betul. So apa lagi amalan yang boleh amalkan minyak sihat? Yes. Minyak ke apa? Sawit merah. Guna kalau dalam masak malam sahur tu, sedap pun sedap. Goreng telur sedap, buat kari sedap, masak sambal sedap. Gunakan minyak kelapa sawit merah. Amalkan minyak kelapa sawit merah. Buat nasi minyak zaitun lah macam boleh kita juga, buat dekat SSR tu. Yes, masak dalam nasi, tak dalam nasi jadi nasi minyak macam nasi minyak kelapa sawit merah lah. Dia colour kuning-kuning sikit. Ni lagi minyak apa lagi? Ni. Ni special. Minyak zaitun. Yes. Kalau boleh gunakan minyak zaitun Al-Ard Palestin. Support Palestin. Ramadan ni lagilah kita nak support saudara kita kat Palestin. Support dia punya industri dengan pengambilan minyak zaitun Al-Ard. Itu kalau tak ada,
dalam bajet kita ambil lah benda-benda yang kita mampu. Itulah doktor, ada orang tanya ni dalam combo tu tak ada minyak Palestin. Sorry, minta maaf. Minyak Al-Aid ni, olive oil ni dia limited, susah dapat. Jadi kita gantikan dulu dengan Cobra. Yelah keadaan sekarang ni kau faham lah. Nak ekspor keluar daripada Palestin ni bukan mudah. Banyak halangan. Jadi kadang-kadang kita keputusan stok. So sebab tu kita backup dengan minyak zaitun yang kita rasakan okey standard dia kan, dan ada bajet sikit lah harga dia. So boleh amalkan tu juga insyaAllah. Sama kan khasiat dia sama. Tapi Palestin ni ada keberkatan dia. Itu Cuma dia. kita menggantikan saja Sementara kita faham apa yang berlaku kat Palestin sekarang. Sebab tu kita nak support. Tapi dalam keadaan sama nak pergerakan keluar produk ni bukan mudah. Tak semudah yang kita sangka. Apa lagi minyak yang bagus amalkan? Ni dah. Ni Popular. Minyak kelapa daru. Ni semua kita boleh buat apa cara sambil kita minum terus. Letak dalam cawan kecil, ngap minum terus, campur semua lima-lima tu. Masa sahur lah. Jangan masuk subuh minum. Tak, masa sahur tu, lepas dah makan tu ngap sekali. Ataupun letak dalam makanan. Letak dalam makanan bila kita makan kita ambil kuah mula lebih sikit. Ada orang nak letak dalam nasi dia boleh, tapi kalau yang baru kita masak nasi letak minyak. Minyak kelapa daru boleh, minyak zaitun boleh, minyak kusut merah boleh. Memang sedap. Dia macam nasi sedap, tenaga pun banyak. Sebab tu kita buat combo booster energy tu. Siapa yang beli combo set A dapat percuma minyak kelapa dara ni yang bersaiz besar 300 ml berharga RM42 ni. Dapat free. Siapa tak nak dapat ni tau. Bukan dapat kecil, dapat yang besar. Boleh dapatkan klik link dekat bawah. Dapatkan sekarang korang nak kurus tu Okey, soalan yang seterusnya. Antara ciri-ciri jenis minuman yang baik boleh diamalkan semasa bersahur. Ni orang confuse juga doktor. Nak minum apa, apa. Minum air yang ada mineral. Ni kadang orang tak faham. Apa maksud air mineral? Air mineral maksudnya dalam air tu ada mineral itu saja. Dia boleh jadi air mineral secara terus. Sebenarnya kalau ikutkan air pahit kita air mineral. Tapi isu dia kenapa kita menggunakan penapis? Sebab kita nak buang klorin yang berlebihan tu. Kan? Dan juga apa-apa ampaian lain dalam tu lah. Jadi kita keluarkan, biasanya penapis-penapis dia letak mineral. Itu contoh air mineral yang kita boleh minum. Tapi kalau kita di rumah kita ada air RO, macam mana kita nak mineralkan air RO tu? Kita perahlah limau dalam tu. Ataupun kita boleh ambil secubit garam Himalaya, capak dalam air tu. Dia jadi air mineral. Mudah je. Tak ada susah pun. Jangan pergi buang pula mesin RO tu, mahal tu. Boleh guna tapi kita pandai-pandai tambahkan. Ataupun kita boleh beramalkan dengan pengamalan cuka apple atau cuka kurma. Dua-dua bagus. Pengamalan cuka apple cider ataupun cuka kurma adalah bagus semasa bersahur. Nampak tak? Tak ada masalah, jangan risau. Ni ada nak tanya ni makan cuka ni boleh ke sebelum sahur, selepas sahur, bila-bila masa pun boleh. Ni minum air cuka kurma, cuka apple tak ada masalah. Tak ada perut bocor tu. Hidup lagi saya sampai sekarang dah 7-8 tahun dah makan cuka. Cuma jangan minum waktu pagi lah. Ya, janganlah minum lepas subuh. Itu batal puasa. Itu je cerita dia. Tapi tak ada masalah. Kan? Minum air cuka apple bila-bila masa kecuali tengah puasa. Puasa Ramadan lah maksud saya. Itu kan. Okey. So, kalau kita nak minum air cuka, dia kalau gitu dia masam. So kita boleh letak dengan stevia. Stevia. Barulah sedap minum tu kan. Pastikan hydration kita kan. Kita punya air dalam badan cukup untuk berpuasa kan. Jadi kita tak kekeringan yang teruk menjelang berbuka. Dia kan. Jadi kalau tak perlu tak usahlah kita terlampau-lampau nak bereksesais sangat. Kalau nak exercise yang bagus semasa bulan Ramadan sebelum berbuka. Itu pun exercise yang ringan lah. Janganlah kau lagi maraton sebelum buka pengsan. Agak lah kan. Boleh siram bunga ke. Siram pokok bunga, sapu-sapu sampah, jalan keliling padang ke, gitulah. Kat rumah ada swimming pool bolehlah berenang sikit-sikit. Kau jangan telan air swimming pool sudahlah. Bahaya. Kan? Itulah contoh. Bersenam. Sebenarnya kalau orang ada masalah berat badan, semasa sebelum waktu berbuka tu, kalau you exercise sikit kan, sebenarnya dia lagi cepat bakar lemak. Lagi banyak kita akan kehilangan lemak dalam badan. Itu antara tips lah untuk orang nak lost weight dengan cepat. Di samping masa sahur jangan lupa minum air secukupnya. Kan, jangan takut minum air. Ni ada yang takut minum air ni. Dan jangan lupa dapatkan combo set A, set B, set C kita. Boleh tengok link dekat bawah tu. Macam mana cara nak minum cuka apple? Jangan ambil cuka apple togok macam tu. Ada juga yang buat tu masalah 100%. Ulang-ulang balik ni. Ambil satu sudu cuka apple ni, letak dalam satu gelas air.
So kalau kita nak buat dalam jug, kita tengok jug tu buat berapa gelas air. Katalah buat 5 gelas air. Macam jug Letaklah kita 5 sudu. Gitu je lebih kurang. Dia tak adalah macam susah sangat nak togok apa. Dia bukan, jangan anggap air minuman cuka apple ni macam ubat. Ialah minuman. Tunjuklah ni ajak ni. Dia macam kita minum air limau, air sirap. Ni Gitu kan cair. Apa ni? Letak dalam satu jug ni. Letak cuka apple, letak stevia, minum. Ambil macam mana? Minum sikit. Macam mana? Macam mana? Tunjuk sikit, Ada kawan orang tak takut lah, tapi faham. hari ni bolehlah, besok dosa. Jangan. Besok, saya minum memang merepek lah tu. Bila kita dilute cuka, dia akan jadi cair macam ni rupa dia. So boleh minum, letak stevia, sangat bagus. Dengar tu. Okey? Okey, apa lagi? Apa soalan ni? Yang keempat, apakah amalan makan buah-buahan sewaktu sahur ni? Ada juga yang takut nak makan buah ni. Betul. Apa cerita? So sebenarnya itulah. Kita faham buah-buahan kaya dengan vitamin, mineral, antioksidan dan serat. So pengamalan buah-buahan, terutama macam buah kurma, semasa bersahur sangat bagus. Dia mengekalkan tenaga lebih lama. Sebab dia low glycemic index. Buah kurma low glycemic index ni, ada duk baca buah kurma tinggi gula, buah tinggi gula, macam-macam lah. Bila kita cakap buah kurma, cakap buah kurma renam gula lah. Yang kau percaya yang renam gula, buat apa carilah yang tak renam gula, bersepah jual. Sebab tu bila orang cakap satu solution, jangan letak problem. Banyak kadang-kadang saya tengok orang bersikap negatif. Apa je solution orang cerita, dia letak problem. Apa je solution, dia letak problem. Dalam satu pun tak buat. Sebab when you hate the solution, you will not solve the problem. Mudah, faham tak? Bila kita benci penyelesaian tu, kita letak problem pada penyelesaian, kita tidak akan selesai masalah. Sebenarnya kita kena cari jalan untuk membuat penyelesaian. Itu sikap positif. Itu kadang-kadang saya tegur, awak ni negatif. Orang letak je negatif, orang letak negatif. Kan? Berlambat-lambat orang jual kurma tak campur rendam dengan gula yang kau pergi yang beli. Itu pasal apa? Kan? Janganlah letak negativiti pada sesuatu. Carilah, sepah jual. Tak ada semua orang jahat dalam dunia ni kan. Ini dalam kepala dia fikir semua jahat. Semua orang nak tipu dia. Ini masalah orang anxiety. Delusion of persecution. Mari saya jawab soalannya. Famous tadi doktor baru duk sebut. Minum air minuman letak stevia. Ada juga nak minum kopi tanpa gula putih. Tak apa suruh. Letak stevia, ganti stevia. Bosan. Nak letak tanpa gula putih tak apa. Tapi kalau tak apa-apa. Problem dia apa? Pahit. Yes, pahit apa jadi masalah ni? Kesan psikologi jangka masa panjang akan terganggu. Ingat, pemakanan ada kaitan dengan psikologi. Sebab tu kalau orang belajar habis tentang pemakanan, dia takkan anti dengan buah-buahan. Betul. Dia takkan anti dengan makanan bergoreng. Kalau seseorang doktor pun lah bercakap jangan makan bergoreng, jangan makan buah-buahan. Saya rasa satu masalah dia tak boleh belajar lah. Dan dia tak faham aspek psikologi of food. Ingat, makan ada faktor psikologi. Maksudnya dia ada yang menyebabkan kita suka nak makan. Makan, kata food is to be enjoyed. Makan adalah satu yang menyeronokkan. Jangan dia tidak seronokkan. Nanti orang makan benda tu jadi sementara dan tak sedap. Makan jangan jadi satu yang menyeksakan. Faham tak? Kalau makan dan menyeksakan, kita bosan. Kita nak makan sihat ni sampai mati. Kita bukan nak makan sihat 3 tahun. Kan? Kalau tak dia Allah umur kita panjang lagi 30 tahun akan datang. Takkan 30 tahun yang makan tak ada manis. Makan tak sedap, gebus-gebus, tak boleh goreng. Goreng pisang tak boleh makan. Betul kan? Orang nak hidup yang very natural lah. Benda yang dalam budaya dan custom yang biasa dengan kita. Kebiasaan kita. Jangan diubah keterlaluan sampai kita jadi susah nak sihat. Pengekalan, komitmen tentang pemakan sihat tu lebih penting daripada sekejap. Lepas tu saya tak setuju dengan banyak kaedah-kaedah diet yang melampau macam ketogenik, paleo, carnivore, FDM, tak apa merepek dah kan, tak apa-apa kan. Sebenarnya kita kena buat pemakanan paling dekat dengan kebiasaan supaya kita mengekalkan kaedah pemakanan sihat tu sampai mati. Tadi saya tengok dekat TikTok pengaruh media sosial ni sangat kuat sebenarnya. Satu FYP lalu tadi saya nampaklah. Jangan makan sayur ini digoreng, bahaya. Pening lah tengok doktor. Dia suruh rebus-rebus je. Saya geram, saya tak tahan. Saya tulis juga kat situ apa fakta merepek dia tulis ni. Itulah pemahaman dia teruknya. Masalah ni banyak
orang letak itu bahaya, ini bahaya, itu bahaya. Kena pula kena kat orang anxiety. Ya. Habis lah. Satu benda pun dia tak boleh makan. takut. Saya takut. Karsinogenik. Tapi dia duduk sebelah orang isap rokok, tak takut pula. Kan? Pada isap rokok lagi banyak kajian dia makan kanser dan sebagainya. Memanglah rokok tu bahaya kan. Orang isap rokok pun tak semua mati kena kanser. Betul. Jadi janganlah over sangat. Saya ni konsep is mudah. Jangan over sangat. Jangan terlampau warak. Mesti langsung cakap. Jangan terlampau warak lah. Relax lah. So, sebenarnya badan kita sebenarnya ada proses healing yang baik. Walaupun ada assault, ada masalah-masalah masuk carcinogen ke apa whatever, badan kita boleh heal kalau kita provide enough good nutrition. Itu kena faham. So jangan terlampau sangat. Kena ingat Allah juga ada kuasa sebab dia bagi kita badan yang boleh heal by itself. Jadi kita provide enough nutrient. Itu konsep dia. Sebab ada pembacaan kena meluas. Doktor yang terlampau banyak bagi pantang ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Bagi saya pembacaan ni masih kurang lah. Dan dia masih tak explore dengan sepenuhnya. Sebab saya dah belajar ilmu nutrition medicine lebih daripada 22 tahun. Memang peringkat awal memang macam tu lah. Kita rasa takut makan tu, takut makan segala-gala, kita baca semua negatif. Sebab dia benda yang baru. Tapi bila lama-lama kita dah beramal, kita realise banyak flexibility sebenarnya dalam pemakanan. Sebab tu yang saya ajar kepada masyarakat. Saya tak nak masyarakat terlampau strict, tak ada tu pasal. At the end, you tak dapat apa benefit, tapi you stress. Stress by itself is a health hazard. Maksudnya kalau orang terlampau stres, semua benda dia tak boleh makan, dia stres hidup dia. Dapat penyakit juga. Tadi kau nak makan sihat pasal apa? Pasal nak elak penyakit. Betul kau pergi stres dengan diri kau pasal apa? Kalau dapat penyakit, then what is the purpose of life? Apa masalah you kan? Jadi macam orang nak naik eskalator, dia nak naik eskalator tapi naik eskalator yang menurun. Agak sampai kiamat tak sampai atas. Macam itulah. So jangan buat sesuatu yang defeat the purpose. Sebab konsep saya mudah, sangat fleksibel sebab apa? Sebab saya berfikiran jauh. Saya melihat dengan luas sebab saya dah pengalaman lama dalam bidang nutrition medicine. Banyak doktor-doktor di TikTok, di mana-mana ni, diorang ni baru-baru. Tak ada pun dalam persatuan pun tak ada. Dalam persatuan kita orang pun dia tak ada. Dia tak faham betul benda ni maha guru pula, aku tak faham kan. Ini sebenarnya kadang-kadang, sebab tu ada orang tak nampak saya punya angle of advice tu. Macam mana saya dekat benda tu. Kan? Tapi of course lah, jangan melampau sangat. Jangan melampau sampai langsung tak kisah. Kalau sudah boleh hentam semua makanan proses. Sampai langsung tak mempertimbangkan tentang bahaya makanan proses. Tapi janganlah terlampau warak sangat sampai kita jadi stres pula. So that is where the balance kena ada. Kena faham. Okay. So kita ni dah bersahur. Makan buah, jangan lupa. Apa buah nak makan? Buah kurma, boleh buah tin, boleh buah mangga, boleh buah betik, boleh buah apple, boleh buah oren, boleh buah apa pun boleh. Semua buah-buahan adalah sihat. Kan kena ingat, Allah sebut dalam Quran, buah-buahan tu adalah makanan ahli syurga. Ada pula lah seorang pergi komen dari kat Facebook. Dia kata, apa ni cakap pasal akhirat syurga? Kat dalam syurga tu orang makan arak, orang minum arak pun boleh. Apa tu doktor nak suruh minum arak? Bunyi macam pandai kan? Tapi jelas yang menulis tu sebenarnya tak ada ilmu atau jahil murakkab betul lah. Sebab dalam Quran Allah menyebut tentang arak di dalam syurga dalam surah Waqiah. Faham tak? Allah cakap la yusaddauna anha wa la yunzifun. Sesungguhnya arak dalam syurga itu tidak memabukkan dan tidak menyebabkan pening kepala. Memang apalah kau nak samakan dunia dengan syurga. Sekarang kat dunia bang oi. Kau minum arak kat dunia ni memanglah tak plan out mabuk. Tapi buah kau mana makan dalam syurga pun tak mabuk, makan kat dunia pun tak mabuk. Itu pasal janganlah komen kadang-kadang bila orang bercakap nampak nak kebodohannya. Walaupun macam pandai menulis. Kadang-kadang malas nak komen. Apa aku buat? Aku delete, aku block. Tak usahlah ikut aku, senang. Malas aku nak layan orang macam ni. Perasaan pandai. Okey, point nombor 5 ni mana? Kontroversi ni. Aduh, ni pening ni. Amalan makan nasi-nasi yang berlemak. Nasi-nasi berani. Nasi-nasi yang orang anxiety selalu takut tak bahaya. Lemak tu sumbat jantung. Apa doktor nombor 5? Ini lagi satu makanan yang patut kita amalkan. Masa bersahur sebab kita nak dapat tenaga tadi. Dia berkaitan dengan poin nombor 2 tadi tentang minyak sihat. Tapi kaedah nak minum minyak sihat tak ramai orang boleh minum. Isu dia nak suruh minum minyak je. Tak ramai boleh buat macam tu. Bukan mudah. Kan? Tak semua orang pun boleh tekak macam saya. Saya boleh minum tak ada masalah. Sebab benda ni perlu di-train. Ya, di-train beransur-ansur lah. Tapi kaedah lain kita nak ambil minyak sihat secara tak langsung kita masak dengan makanan kita.
Dan antara makanan yang paling senang nak dicampurkan minyak sihat ialah nasi. Nasi biryani ada, nasi lemak ada, nasi ayam ada, nasi goreng ada. Nampak tak? Nasi Arab ada, nasi minyak pun boleh buat. Nasi minyak zaitun pun boleh buat, macam-macam. Minyak-minyak ni boleh letak dalam nasi dan kita masak dengan nasi tu, apa akan jadi? Glycemic index nasi tu akan turun. Apa tujuan dia? Bila glycemic index turun, insulin kita tidak memuncak, maka gula kita tidak akan berterjun masuk dalam sel dengan cepat sangat. Dia akan beransur-ansur naik dan membekalkan tenaga lebih lama hingga hampir waktu buka. Inilah namanya orang berilmu. Ada faham ilmunya. Ni ada juga orang komen dekat tu. Saya tengok dekat FB tu lah komen. Setahu saya nasi goreng ni tinggi kalori tau. Apa pula doktor cakap sihat pula. Bila dia bercakap, dia menunjukkan keilmuan dia yang sangat dangkal. Sebab kita tidak membicarakan tentang jumlah kaloris. Kita bercakap tentang glycemic index. Kita bercakap tentang resistance starch. Yes. Bila nasi dimasak dengan minyak, kanji dalam nasi akan berubah menjadi resistance starch type 3. Nampak tak? Lepas tu, disebabkan dia bersifat macam resistance starch, dia bersifat macam serat. Dan ini secara tak langsung akan menurunkan glycemic index nasi, menyebabkan tenaga yang dilepas kalau di nasi itu tahan lebih lama. Dan kita akan kenyang lebih lama dengan makan macam ni. Lagi satu, ingat waktu makan sahur, waktu sebelum subuh, selera pun tak ada. Bayangkan sahur-sahur makan sayur rebus. Bosan. Bosan lah. Makan biryani lah sedap sikit. Kan? Makan biryani, makan kambing golek ke, kari kambing ke yang sedap-sedap. Nak makan dengan nasi lemak ke apa. Kan? Nasi lemak dengan ayam goreng ada. Makan lah. Kadang-kadang saya pun pelik ada doktor-doktor yang cakap tak boleh makan goreng ni. Itu pun makan apa? Dia dalam hidup ni jangan fake lah. Bagi saya orang yang cakap tak makan goreng, Takkan dia tapi makan perut dia ayam boncit. rebus. Perut dia boncit apa tengok kan. Itu kau makan apa? Ayam rebus. Entah, ayam rebus ke? Aku tak Ikan faham. rebus. Tu Tak lah. kucing. Tak ada masalah. Janganlah terlampau sangat hentam benda goreng macam kau tak nak makan. Tu kadang-kadang dia cakap statement-statement yang pelik lah. Bagi saya pelik sebab it's not a real. You are faking it. Yes. You are faking it. Oh, to me a fake person ni cerita pasal tak makan goreng. I'm a real person. Saya tak ada tipu. Saya memang apa yang saya makan saya tunjukkan. Dan saya makan benda goreng sebab isu dari segi oxidation, mild reaction tu terlampau sikit sebab kita couplekan makanan goreng kita dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sudah ilmu kita lengkap. Dan Bila satu ilmu kita tak lengkap, boleh lari dengan masyarakat Malaysia. Kita duduk Malaysia. Kita ni kena buat satu yang berpaksi pada Realistic. reality. Yes. Realistic solution tu. Jangan duk bagi solution-solution yang menyusahkan masyarakat. Orang tak boleh buat. Berapa lama kau boleh buat tak makan goreng? Yelah, setahun, 2 bulan, lebih lama 2 tahun. Masuk tahun ketiga kau tengok orang sebelah makan goreng. Kalau orang dah terindu pula makan goreng. Itu macam itu dasar. Janganlah bagi solution yang menyusahkan orang. Faham tak? Itu konsep dia. Jangan letakkan benda yang kecil. Terlampau besar sangat. Ada solution pada masalah-masalah yang dikatakan tu. Lepas tu letak bagi statement tak ada fakta pun. Mana kajiannya? Kan? Apa proses yang berlaku tak cerita pun. Faham tak? Masalah followers ramai. Itu yang saya kesian kat follower yang fanatik tu. Dia kata follower jangan taksub lah. Ya. Kan? Taksub. Kita bersikap terbuka. Tengok siapa yang bagi hujah yang terbaik. Dengan ilmu, dengan rujukan yang terbaik. Tak salah Follow. meminati dan follow mana-mana pihak pun. Tapi fikir dengan secara waras dan rasional lah. Yes. Fikir sikit Dia lah. kena tengok orang berhujah. Yang berhujah tu siapa? Ya. First tengok ada paper qualification tak? Ada tak? Kalau setakat doktor biasa semua tak kerti pasal nutrition lah. Yes. Kan? Tak boleh pakai kalau setakat doktor biasa. Dia kena ada pelajar dia. Yang kedua, dia tengok berapa banyak buku dia tulis. Kan? Kita tengok ada tak pengiktirafan agensi-agensi yang berkenaan. Ada tak pengiktirafan daripada universiti. Itu ada je kan. Lepas tu tengok hujah dan fakta yang dia bagi ada rujukan tak. Itu sebenarnya cara nak menilai. Janganlah main. Sebab ada title, dia cakap macam sedap sikit. Kita pun ikut. Tak ada lah. Sebab tu kita kena jadi orang-orang yang berfikir. Dalam Quran menyebut afala ta'qilun. Kau tak fikir ke? Fikir sikit. Nabi berhujah kan. Mengajar kita tentang Islam, mengajak manusia berfikir. Jadi kita manusia-manusia yang berfikir. Kan? Jangan tak taksub. Kita hanya boleh taksub pada seorang yang manusia. Nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain semua buat silap.
Faham tak? Ya. So, sebab tu jangan tasuklah pada ilmu dia dengan mendengar rujukan dan hujah yang masuk akal. Okey? Okey. Sebab itulah kan kita bila puasa, masa sahur tu kita tak berapa nak lalu nak makan. Macam mana kita nak convert energi untuk tahan lebih lama puasa tu dengan penggunaan minyak-minyak sihat. Sebab tu kita buat set A, set B, set C untuk memudahkan semua orang dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang, dengan gembira, boleh kurus dengan sihat. Yang penting kurus dengan sihat, bukan kurus apa ni? Muka sakit tak? Kita boleh nampak orang tu kurus, muka sakit dengan muka sihat. Yes. Sebab tu kita buat set A ni, ni set A. Set A Yes. percuma satu saiz besar VCO 300 ml, RM42. Siapa nak bagi? Doktor je bagi. Betul tak betul doktor ni? Aku pun tak tahu. Boleh dapatkan klik link dekat bawah. Sebab saya nak orang berpuasa dengan rasa bertenaga, dapat sumber daripada BCO yang baik. So kita bagi sebagai package percuma dalam Special package Ramadan. Special Ramadan ni je. Ramadan je. Ramadan tak ada dah. Betul. So rebut peluang ni, klik apa yang kita bagi tu. InsyaAllah. Lagi satu, bagi orang yang susah sangat nak makan minyak-minyak sihat sebab sometimes yelah saya sendiri personally pun susah nak telan sebab dia ada ada ni sikit. Tapi MCT oil ni dia tak ada rasa. Dia tak ada rasa apa-apa, senang nak consume. Letak dalam kopi sedap. Kopi sedap. Kopi MCT. Betul. Memang kau ni kan. Yes. Ada lagi. Ada promosi lagi. Set B untuk boost tenaga puasa. Dalam ni ada siap cuka sekali. Cuka apple ada, cuka kurma ada. Tambah stevia. Dapat juga percuma. Makan masa sahur saya sebut tadi. Okay. Bagi siapa yang tanya tadi kan nak minum macam mana. Ni bancuh macam ni ni. Kan ada lagi yang tanya saya mesej personal kan macam mana nak bancuh. Ni. Satu jat ni dilute. Salah 2 sudu ke, 3 sudu ke. Itu tak stevia, adjust lah. Kalau you suka manis, you isi lebih. Kalau you suka biasa-biasa, you letaklah biasa-biasa. Cuma kalau minyak-minyak ni sedap dalam minuman yang panas lah. Kan kalau lepas sahur tu nak minum kopi ke, nak minum teh ke, bancuh sikit. Macam sedap. Itu konsep dia. Okey. Dah. Klik. Klik link. Jangan lupa kan, ajak orang subscribe ramai-ramai sikit lah. Channel saya ni kat support YouTube lah. kat TC ke, kat FB ke, support lah. YT. Kalau kita tak boleh nak cakap pun, pada korang kita ajak orang ke arah orang yang boleh cakap. Sampaikan ilmu sebab masyarakat kita ni perlukan ilmu ni. Ilmu pemakanan ni banyak yang salah faham. Dan tak ramai yang berani cakap ke depan. Betul. Nak mengubah masyarakat ni bukan mudah. Sebab tu saya pergi ke mana-mana. Termasuk ke masjid, masa buat live. InsyaAllah sebulan Ramadan ni saya akan buat live setiap hari. Kan? Saya boleh buka macam ni waktu bulan pukul 6 ni insyaAllah. Ya. Doktor akan menjadi doktor ustaz istimewa. Korang kan suka tengok doktor ceramah dekat masjid kan? Saya bukan ustaz, saya pun nak start. Kita tukar image doktor kepada doktor ustaz. Ni warrior. Benarnya kan? Saya nak ajak juga pendengar kita, followers kita dekat semua lah. Dekat TT, dekat FB, dekat YT, semua ni. Join persatuan kita. Persatuan Perubatan Pemakanan Malaysia atau ringkasan dia ASFAM ataupun Association Food as Medicine of Malaysia. Sebab apa? Sebab kita nak beramai-ramai belajar ilmu pemakanan yang betul. Bukan hanya setakat Ramadan. Habis Ramadan sambung terus sampai akhir hayat kita. Kita makan sehat dengan ilmu. Kena ingat kesihatan tu dengan ilmu yang betul. Kita selalu salah faham tentang ilmu pemakanan. Sebab tu kita dapat masalah. Kan jangan besok kat akhirat Allah tanya kenapa kau tak belajar. Entah saya ingat doktor tu tipu salah. Takkan nak cakap tak tahu. Cakap tak tahu kau sampai semua tak belajar kan. Dan macam mana pun dia lah kadang-kadang dalam saya mengajar-ngajar dekat sosial media ni adalah tersalah bahasa sebenarnya nak masuk satu Ramadan besok. Kena ingat juga satu Ramadan tu adalah tarikh hari jadi saya dalam bulan Hijrah. Yes, genaplah 52 tahun Hijrah. Besok satu Ramadan saya dilahirkan sebab mak saya kena ganti puasa sebulan. Itu dia kau. Betul-betul malam Ramadan tu saya dilahirkan. Patutnya nama Muhammad Ramadan aku ni. Sebenarnya dari Norman pula. So dia tak nama Norman. International. Kan? So nak dekat puasa dah. Maaf ada tersalah kata. Tersalah mengguriskan hati. Tersalah teguran. Kadang-kadang bahasa saya ada kasar sikit. Kadang kasar tu bukan sengaja. Atau kadang-kadang memang sengaja. Sebab sengaja kadang-kadang saya nak sentak sikit. Nak bagi sentak sikit otak kita ni agak terbuka. Kalau kita asyik cakap bahasa halus all the time kadang-kadang
orang ni buat tak reti, memainkan kita gelak-gelak dan sebagainya. Jadi kita sentapkan sikit bagi dia tersedar yang dia tersilap. Kan? Itu tujuan dia. Bukan tujuan-tujuan yang jahat. Kan? Bukan tujuan sebab ni saya sombong ego. Tak. Saya sombong ego, saya tak buat kerja ni. Aku dah hidup tegak klik, jadi kaya. Senang. Kan? Tersalah bagi rasa, tersalah bagi rindu, tersalah bagi tahu. Semua tersalah-tersalah. Ramadan kali ini buat yang terbaik. Okey? InsyaAllah dalam sahur kita, jangan tersilap tak sahur. Nampak? Semoga berbahagia selalu dan kita jumpa di Aidilfitri nanti. Belum lagi. Bagi siapa yang nak join. Belum lagi, sabar doktor. Okay. Sebelum berakhirnya kita punya Sembang Sihat Podcast ni, bagi siapa yang nak mendaftar jadi ahli asfam, boleh klik link dekat bawah. Ramai-ramai kita join. Nanti kita akan ada mesyuarat agung pada 1 Mei. 1 Mei di Kedai Rumah Mesyuarat Agung yang pertama. Dan selepas itu kita buat conference yang pertama. Conference berserta apa ni? Conference dengan convocation. Yang student dan professional certificate in nutrition. Siapa nak minat belajar pun boleh join kita insya-Allah. Kan? Dan apa kelebihan menjadi ahli persatuan? Yang pertama sekali ada diskaun dalam semua program. Ada diskaun dalam pembelian produk-produk. Ada diskaun dalam consultation. Banyak diskaun yang kita akan bagi. Syarat dia kena jadi ahli. Dan kita akan buat, kita ada close group kita. Dalam Telegram ada. Kan? Kita akan sama-sama berkongsi-kongsi pengalaman kita menjaga kesihatan. Bila duduk dalam grup yang positif yang nak jaga kesihatan, insya-Allah kita akan juga terdorong untuk menjaga kesihatan dengan lebih baik. Betul. InsyaAllah. Kita kena surround ourselves dengan positive people, positive vibe. Dengan matlamat yang sama lah. Kalau kita nak jaga kesihatan, dua dengan orang tak jaga kesihatan, susah. Dia macam tak selesa sikit lah. Dia, kan? Tak selesa banyak sebab kontradik. Macam kita, contoh, kita ni tak merokok. Bila nak join grup-grup yang isap okok, tak berhenti, kadang-kadang rasa rimas. Saya pernah mengalami banyak ni. Banyak kadang-kadang grup motor. Grup motor, grup bisikal macam-macam lah. Bila saya duduk, lalu saya rasa rimas. Sebab saya tak merokok. Jadi bila diorang keliling rokok, aku mula pening. Saya malas nak join. Bila diorang ajak pun, saya malas nak pergi dah. So at the end saya rasa, tak selesa lah. Saya lebih selesa duduk dengan orang yang kelompok yang sama, dengan tabiat yang sama, dengan tabiat menjaga kesihatan yang sama. InsyaAllah itu lebih selesa. Walaupun saya minat motor, tapi bila duduk dalam kelompok yang tidak jaga kesihatan, makan rumput hitam, saya rasa sangat tak selesa. Lepas tu saya ingat cara yang terbaik untuk kita mengekalkan menjaga kesihatan, kita duduk dalam kelompok yang sama, yang berminat nak jaga kesihatan, kan? Dan kita akan mendapat kesihatan yang terbaik. Okey, sebelum berakhirnya, saya nak menjawab isu soalan tadi pasal mentega butter kurma kan. Nanti kita kupaskan isu tu. Tunggu dulu, tak boleh cakap pasal hari ni. Hari ni kita live special pasal 5 amalan. Tak boleh, jangan lompat-lompat. Tunggu. Kita belajarlah. Tunggu. Ada sebulan puasa belum start pun. Malam ni start. Malam ni jangan lupa tarawih. Tarawih kita yang pertama malam ni. Kau jangan tertinggal pula. Kan? Ni dah ada dah orang ni nampak ni. Sabar. Ada. Kita kupaskan satu persatu. Belajar semua sekentak mana boleh. Kan? Nanti muntah pening. Sebab tu kita buat banyak conference, seminar, bengkel, workshop, kan? Group discussion, consultation, macam-macam lah. Join. Persatuan. Dapat banyak diskaun persatuan. Kita bukan buat persatuan saja sebab kita nak sebenarnya cari orang yang betul-betul nak belajar. Sebab ini kita buat secara terbuka, open. Ni macam-macam PL perangai orang dalam tu. Ada yang tak nak belajar, ada yang kaki provok, ada yang kaki menganjing, ada yang kaki haters. Masuk dalam grup kadang kita tak nak jawab susah. Tapi kalau orang dalam persatuan kita tahu ini memang orang nak belajar dan kita akan jawab dengan bersungguh-sungguh insya-Allah. Tujuan dia kita nak filter lah mana-mana yang betul penyokong sebab doktor. Kita tahu siapa orang yang tanya tu. Dia ada alamat dia, ada nama dia, ada nombor IC, semua kita tahu. Kalau kita haters dan siapa melawan masuk dalam grup tu, dia bertanya bukan kan. Jadi kita pun tak tahu ini betul ke nak belajar. Itu sebab tujuan matlamat dia lah. Okey. Ada apa lagi? Tak ada apa. Nanti kita sama podcast. Besok insyaAllah. Ramadan yang pertama, kita akan berpodcast juga dengan tajuk yang lain kita akan beritahu besok. Jangan lupa follow. Bersiaran. You all kena tunggu depan ni depan FB. Subscribe, like Facebook, TikTok dan YouTube. Jangan lupa like dan Instagram boleh juga. Okey. Doktor akan bersiaran sepanjang Ramadan ni macam korang tunggu jejak Rasul lah. Tahun ni tu ubahlah. Dah 2 tahun saya buat masak. Malah. Alah, orang lain pun masak agak kan. Saya tunjukkan ini kita cerita pasal ilmu je. Kan? Masak lain kali ke kalau ada mood kita buat lagi lah. Tapi kalau tak boleh tengok kat YouTube. Dan ni saya akan post jugalah. Video-video lama tak masak tu saya akan post juga insya-Allah. Dengar suara doktor. Video. Okey? Okey, tu saja. Kesihatan
dengan ilmu yang betul dan amalan yang betul. Saya kita jumpa lagi. lagi. Ciao cincang. Ciao ciao. Bye bye.